Siti Jumarah. Saya seorang doktor lelaki dan itu kereta saya. Saya seorang doktor, maksudnya doktor lelaki dan itu kereta saya. Okey, ibu-ibu semua dah jawab dah? Dah ya? Dah jawab dah? Okey dah ya? Okey. Saya seorang doktor lelaki dan itu kereta saya. Apa dia saya seorang doktor lelaki? Okey, saya Ana. Doktor lelaki tabibun. Jawapannya Ana tabibun. Saya seorang doktor lelaki, Ana tabibun. Okey. Ana tabibun dan itu kereta saya. Itu kereta saya. Boleh kita nak tunjuk pada kereta ke pada saya? Nak tunjuk tu kereta ke saya? Tunjuk pada kereta, bukan tunjuk pada saya tapi tunjuk pada kereta. Jadi ibu kereta sayyarah. Sayyarah muzakkar ke muannas? Sayyaratun, kereta. Muzakkar ke muannas? Ia adalah muannas ya. Jadi kalau kereta saja sayyaratun. Kalau kereta digabungkan dengan ana, saya, jadi sayyarati. Oleh kerana kereta itu muannas dan kita tunjuk pada muannas, maka jawapannya akan jadi tilka. Tilka sayyarati. Walaupun doktor itu doktor lelaki, tapi yang kita tunjuk sekarang ni kereta. Saya tu doktor lelaki. Dan itu kereta saya. Saya itu memang doktor lelaki, tapi kereta itu adalah muannas. Jawapannya ana tabibun wa tilka sayyarati. Wa tilka sayyarati. Okey. Apa yang kita belajar di sini? Kita belajar mudhaf ilaih. Kereta saya, kereta tu mudhaf, ya tu mudhaf ilaih. Sayyarati. Boleh ya? Okey. Untuk soalan pertama, waalaikumsalam Ibu Maslina, masya-Allah. Untuk soalan pertama Ibu Ayah macam mana, jelas tak? Ada sebarang pertikaian ke sebarang soalan? Ada? Tak ada ya? Okey, tak ada. Jadi soalan pertama, siapa yang betul? Komen betul. Yang betul komen betul. Yang salah komen salah. Okey, setakat ni semua betul. Tak ada yang salah ya, tak ada yang kata zalika sayyarati, tak ada ya, semuanya. Okey, semuanya betul. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Menunjukkan ibu-ibu semua dah faham, dah alert dah. Dah tak main kelakar-kabut jawab dah. Tapi kalau ada salah juga, kalau ada yang tersilap, itu tak apalah, itu ambil pengajaran insya-Allah ibu ayah ya. Soalan satu betul semua, masya-Allah. Okey, soalan dua. Saya seorang peniaga perempuan dan ini kereta saya. Tadi itu ini pula, sekarang ni ini pula. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab secara lisan? Cuba ibu, siapa nak jawab secara lisan? Saya seorang peniaga perempuan dan ini kereta saya. Siapa nak jawab? Ada tak? Kita bincang ibu ya, insya-Allah. Ibu ayah ada tak? InsyaAllah. Okey, Ibu Asimah, masya-Allah, tabarakallah. Ibu Asimah dari Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Okey. Ibu dah jawab Ibu ya? Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Apa jawapannya Ibu? Ana tajiratun. Ana tajiratun, betul. Wa hadhihi sayyarati. Wa hadhihi sayyarati. Betul. Betul Ibu ya. Ana tajiratun wa hadhihi sayyarati. Betul Ibu, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah Ibu ya. Okey. Ada tak siapa-siapa yang salah? Yang salah ada tak siapa yang salah? Rasa betul ya? Okey. Siapa betul komen betul. Salah komen salah. Okey, maknanya pada ibu-ibu semua kaedah yang begini, soalan-soalan begini dan jadi soalan-soalan yang kacang lah, insya-Allah, soalan yang mudah.
Okey, soalan-soalan begini dah jadi soalan-soalan yang mudah pada ibu ayah semua. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah ya. Betul semua ya. Okey. Soalan yang ketiga, mereka berdua pelajar lelaki. Mereka tidak akan duduk di pasar pada hari ini. Mereka berdua pelajar lelaki. Mereka, maksudnya mereka berdua lah ni, tidak akan duduk di pasar pada hari ini. Siapa ibu nak try jawab? Komen saya. Siapa tu? Boleh ibu ya, insya-Allah. Siapa nak try jawab? Kita bincang sama-sama. Latihan untuk ibu ayah. Dengan saya memang kena latihan begini ibu ayah ya, bercakap sekali. Nanti senang ibu nak ajar anak-anak cucu, senang insya-Allah. Siapa ibu? Saya tunggu. Ibu Khairiyah, okey, Ibu Khairiyah, masya-Allah. Ibu Khairiyah ya, lepas tu Ibu Maimunah soalan seterusnya. Ibu Khairiyah, insya-Allah ibu. Saya cuba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Huma talibani. Huma talibani. Okey, nak tanya ibu, kenapa ibu gunakan talibani? Kerana mereka berdua tu laki-laki ke musanna? Musanna. Maka taliban kalimah musanna ibu ya. Okey, betul. Huma talibani, betul ibu. Seterusnya ibu. Huma lan yajlisa fi al-suqi al-yaumi. Al-yaumi, betul ke ibu al-yaumi? Itu tak berapa pasti. Mungkin al-yauma. Dia al-yauma ibu ya, al-yauma. Tapi betul dah tu, masya-Allah. Terima kasih banyak ibu ya. Alhamdulillah. Ibu Khairiyah, jawapannya sangat bagus ya. Mereka berdua pelajar lelaki. Huma talibani. Mereka di sini maksudnya mereka berdua tidak akan kita gunakan lan, macam yang Ibu Khairiyah gunakan tadi, lan. Bila lan apa jadi pada fi'il mudhari'? Ibu pegang ya. Lan tugasnya menasabkan fi'il mudhari'. Lan adalah salah satu yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey. Jadi sekarang ni fi'il mudhari' akan jadi nasab. Apa dia duduk? Duduk dalam bahasa Arab jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, duduk. Kalau mereka berdua duduk yajlisani. Mereka berdua duduk yajlisani. Okey, yajlisani. Bila masuk lan dia akan jadi lan yajlisa. Buang nun, kita hazaf nun. Lan yajlisa. Yajlisa ni dia rafa'. Ketika mana kita baca yajlisa ni, itu rafa'. Rafa'nya dengan mengekalkan nun. Kita panggil isbat nun, mengekalkan nun. Ketika mana dia nasab, lan tu dia menasabkan, maka fi'il mudhari' dibuang nun, hazaf nun. Jadi jawapannya huma lan yajlisa di pasar. Pasar bahasa Arab suq, sin waw qaf, suqun. Tapi bila kata di pasar letak huruf jar fi dan kalimah suq tadi kita masukkan saja alif lam, secara asasnya masukkan saja alif lam dan tukar baris bawah. Bila masuk alif lam tak boleh ada tanwin. Maka fi as-suqi, alif lam sin waw qaf, qaf baris bawah tanpa tanwin. Kalau kita baca tu as-suqi alif lam syamsiyah. Ya. Huma lan yajlisa fi as-suqi, pada hari ini. Ibu-ibu ayah boleh jawab al-yauma pun boleh. Al-yauma pun boleh. Ataupun kalau nak tulis hazaf fi hadha al-yaumi. Kalau tak ada fi, tak ada hadha, al-yauma saja. Tapi kalau ibu nak letak fi juga boleh. Tapi kena fi hadha, tambah hadha. Fi hadha al-yawmi. Boleh boyang semua insya-Allah. Saya ulang balik. Mereka tidak akan duduk di pasar pada hari ini.
huma, mereka berdua, lan yajlisa fi as-suqi al-yawma ataupun fi as-suqi fi hadzal yaumi. Tapi tak cantik dah sebenarnya. Yang cantiknya kita gunakan al-yawma. Kalau gunakan fi hadzal yaumi, pasal belakang tadi dah fi dah. Fi as-suqi, tambah lagi fi macam tak cantik. Terus guna al-yawma cantik. Tapi dulu boleh pakai. Al-yawma boleh, fi hadza al-yaumi pun boleh. Okey, sebelum kita bincangkan siapa dapat betul, siapa yang salah dulu bagi tahu salah kenapa. Siapa apa yang salah, ibu boleh beritahu salah kenapa tu. Tak ada, okay, betul ya, semua betul. Okey, betul semua. Okey, nampaknya semua betul. Ibu Saidah dah so excited dah. Okey, betul semua. Masya-Allah, tabarakallah. Maksudnya ibu-ibu semua dalam menyusun ayat ni dah cantik dah ya, masya-Allah. Okey, nombor 4. Kamu berdua jururawat perempuan. Okey. Ibu ayah, jururawat, seorang jururawat perempuan mumarridah. Mim ra dha ta marbutah, mumarridatun, mumarridah, seorang jururawat perempuan. Sekarang ni kamu berdua. Tadi mereka berdua, nombor 3. Nombor 4 kamu berdua. Pasal tu saya nak ibu ayah salin betul-betul. Takut ibu ayah kena kabut salin. Tadi nombor 3 mereka berdua. Nombor 4 pun ibu buat mereka berdua. Salah ya, nombor 4 kamu berdua. Kamu berdua untuk perempuan kotak keberapa ibu ayah? Nak confirmkan kotak dulu. Antara 14 kotak, untuk kamu berdua perempuan kotak keberapa? Nak tengok, saya nak tengok ibu-ibu semua alert tak dengan kotak 14 tu? Kotak berapa ibu? Kotak 5, kotak tu yang ibu fokus. Kotak 5 tu untuk kamu berdua ke mereka berdua? Kotak kelima untuk mereka berdua. Ini untuk kamu berdua perempuan. Kotak 11 ibu ayah ya. Kamu berdua perempuan, kotak 11. Kotak 8 kamu berdua lelaki. Di sini saya nak kamu berdua perempuan. Kotak 11. Boleh ibu ya? Ini ibu kena fokus lebih sikit. Pasal apa? Pasal ibu kena bayangkan kotak 14. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma, kotak 11. Okey. Untuk 2 orang perempuan. Okey, kita dah tahu kotak 11 antuma. Jururawat perempuan, lupa pula tadi Ibu Maimunah lupa. Ibu Maimunah boleh unmute ibu? Lupa pula saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maaf ibu ya, dah terjawab dulu dah sikit. Okey. Okey. Ibu apa dia seorang jururawat perempuan? Apa dia? Seorang jururawat perempuan. Mumarridatun ya. Mumarridatun. Ibu jumpa ke dia punya perkataan tu? Jumpa Ustaz. Okey. Kalau 2 orang jururawat perempuan? Mumarridatani. Okey, ra tu sabdu. Mumarridatani. Jadi kamu berdua jururawat perempuan? Antuma mumarridatani. Okey. Pasal bila ibu cakap macam ni, ibu ada sedikit masalah, iaitu ibu tak boleh cakap laju. Kalau ibu cakap laju dia akan jadi sangkut macam tu. Jadi dia akan jadi masalah pada Quran nanti. Ibu akan jadi susah baca ni kan. Jadi tak apa, ibu sebut satu-satu. Mumarridatani. Cantik, nanti ibu ulang ya. Okey. Antuma mumarridatani, betul. Antuma mumarridatani, betul. Okey. Kamu berdua belum balik dari masjid? Antuma lam tarji'a minal masjidi. Okey, betul ibu, masya-Allah. Okey. Kalau kamu seorang lelaki balik, tarji'u. Kalau kamu seorang perempuan, tarji'ina. Tapi kamu berdua untuk lelaki dan perempuan guna kalimah yang sama, tarji'ani.
Okey, kamu berdua balik tarji'ani. Tapi soalannya belum. Belum kita gunakan nafi dengan apa ibu? Lam. Lam. Lam tu merafa'kan ke, menasabkan ke, menjazamkan fi'il mudhari'. Tak pastilah Ustaz. Lam, kalau lam kita kata menjazamkan ya. Boleh semua ingat ya. Lam itu dia menjazamkan. Betul Ibu Maryam? Menjazamkan ya. Okey, jadi bila fi'il mudhari' itu kotak yang ke-11 ni, kita dijazam dengan menghazafkan nun. Lam tarji'a, antuma lam tarji'a minal masjidi. Masya-Allah, tabarakallah. Tahniah Ibu ya. Ibu betul kan? Ya, terima kasih Ustaz. Okey. Sama. Ibu ayah ni macam mana, betul ke? Betul semua, masya-Allah. Tabarakallah. Saya rasa betul semua ya. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi Ibu ayah, untuk latih to be ni setakat ini, sekarang ni kita nak tengok lagi sekali untuk mustawa 2. Yang belajar mustawa 2, siapa yang kita nak bahaskan ini dia belum belajar lagi, tak apa, dengar saja dulu, dengar saja. Kebanyakan yang ada pada malam ni adalah ibu-ibu ayah yang sedang buat latih to be mustawa 2. Jadi latih to be-nya dah habis, ada 4 soalan yang saya bagi tadi. Okay, sekarang ni ibu ayah cuba buka muka surat 20 Al-Quran, muka surat 20. Buka muka surat 20 Al-Quran, surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ayat 133. Buka ayat 133. Ayat 133 dah Ibu. Buka surah Al-Baqarah, siapa dah komen dah? Ayat surah Al-Baqarah ayat 133. Dah komen dah ya. Okey, dah ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Kita tengok ayat 133 firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Sadaqallahul Azim. Okey, tengok dulu pada hadara Ya'qub al-maut. Jadi ibu ayah ni kita ulang kaji ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Tapi ini saya nak tunjukkan sesuatu yang special sikit. Yang kita belajar ni di luar konteks. Dia masih dalam konteks tapi dia upgrade sikit daripada yang kita belajar sebelum ni. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Okey, tengok ni. Ibu ayah ada fi'il ni sekarang hadara. Hadara tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Hadara pada hadara Ya'qub al-mautu, ya fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Hadara. Fi'il madhi. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi'il tu? Sulasi mujarrad ibu ya. Daripada bab fa'ala yaf'ulu, hadara yahduru. Hadara yahduru, sulasi mujarrad. Okey. Macam bahasa ibu, setiap fi'il hadara maksudnya datanglah. Hadara tu maksudnya hadir. Bahasa kita yang sama lah. Okey. Setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Dan fa'il mesti apa? Fa'il mesti apa? I'rabnya? Fa'il mesti apa? Marfu'. Fa'il mesti marfu'. Fa'il mesti marfu'. Okey, sekarang ibu ayah tengok. Pada ayat hadara Ya'qub al-mautu. Mana yang marfu'? Mana isim marfu'? Ya'qub ke al-maut? Mana isim yang marfu'?
Mana isim yang marfu' ibu ya? Yaquba. Yaqub, okey. Lagi ibu? Ibu semua kata al-mautu. Okay. Betul ke ni? Al-mautu ke Yaquba? Jadi ibu ayah, kita nak kenal senang saja. Sekarang ibu ayah tengok. Kalimah Yaqub tu isim mufrad ke musanna ke jamak? Yaqub itu isim mufrad ke musanna ke jamak? Kata nama Yaqub tu, kata nama khas Yaqub tu untuk seorang ke dua orang ke ramai? Mufrad kan? Okey, mufrad. Ada ke mufrad rafa' dengan baris atas fathah? Ada ke isim mufrad? Kiralah isim mufrad itu dia memang wajib tanwin ke ataupun dia kata nama khas yang tidak bertanwin macam ni Yaqub dia tak ada tanwin? Ada tak rafa' dia dengan dhammah dengan fathah? Ada tak? Bila ibu? Ibu Azizat jumpa kat mana? Dia rafa' dengan fathah. Jadi mufrad semuanya rafa' dengan dhammah tu sama ada tanwin ataupun tak ada tanwin. Ada ibu ya, tak ada. Ada isim mufrad yang rafa' dengan fathah tak ada. Semuanya sama ada dengan dhammah, bertanwin ataupun tidak bertanwin. Okey. Jadi ibu kemudian tengok iz hadara yaquba al-mautu. Perbuatan datang tu siapa? Nabi Yaqub datang ke ataupun kematian yang datang kepada Nabi Yaqub? Hadara tu datang. Apa yang datang? Nabi Yaqub datang kepada kematian ke kematian yang datang kepada Nabi Yaqub? Kematian yang datang ibu. Pasal tu kita tak boleh kata selepas fi'il terus fa'il. Tidak. Di sini mana fa'il? Di sini hadara fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kalimah al-mautu tu. Al-mautu tu fa'il dan Yaqub ni kita panggil maf'ul bihi yang dikedepankan. Maf'ul bihi muqaddam. Maf'ul bihi muqaddam yang dikedepankan. Kita memang tak belajar lagi berbahasa ni, cuma saya tengokkan kepada ibu-ibu ayah supaya kita terbuka fikir. Oh, rupanya macam tu. Ustaznya boleh ya? Boleh yang maf'ul bihi itu kadang-kadang kita sebut dulu. Jawapannya boleh. Boleh, tapi ada syarat-syaratnya yang kita tak bincang kat sini, tak sesuai. Okey. Yang kita dah biasa belajar selama ni apa ibu? Fi'il mesti ada apa? Yang kita dah biasa belajar, fi'il mesti ada fa'il. Ini kita biasa terangkan kan? Kita biasa bincang kan? Fi'il mesti ada fa'il. Ini kita biasa bincang kan? Biasa kan kita bincang? Fi'il mesti ada fa'il. Ini kita biasa bincang. Okey. Kemudian fa'il mesti rafa', mesti marfu' pun kita biasa bincang kan? Fa'il mesti marfu' kita dah biasa bincang. Dan isim mufrad ketika mana dia jadi fa'il, isim mufrad ketika mana dia jadi fa'il maka dia mesti rafa'. Dan isim mufrad itu dia rafa' ataupun dia marfu' dengan dhammah. Tak kira lah dhammah tu dengan ada tanwin ke tak ada tanwin. Dia tak akan rafa' dengan baris atas. Jadi sini Yaqub boleh tak jadi fa'il pada hadara? Boleh tak Yaqub jadi fa'il? Setelah kita dah faham, kalau kita ada Yaqub jadi fa'il, Yaqub ni isim mufrad, tapi kenapa dia tak dhammah? Sekarang ni boleh tak jadi fa'il? Dia berdasarkan tulisan saja. Kita baca hadara Yaqub. Sesuai tak Yaqub jadi fa'il pada hadara? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Rupanya mana fa'ilnya ustaz? Fa'ilnya selepas itu. Dipanggil fa'il muakhar. Fa'il yang ditakhirkan, yang dibelakangkan. Tadi taqdim, muqaddam. Maf'ul bihi muqaddam. Okey, boleh ibu ayah semua insya-Allah? Okey. Siapa yang faham? Yang saya nak ibu ayah faham sekarang ni, boleh fa'il berada selepas maf'ul bihi. Boleh. Tapi kita panggil fa'il muakhar, fa'il yang dikebelakangkan. Maf'ul bihi yang dikedepankan itu. Bukan suruh ibu ayah faham dalam-dalam, tapi faham yang itu saja. Okey, insya-Allah. Jelas ya? Okey. Alhamdulillah. Tengok kalimah seterusnya. Ini semua yang kita dah belajar mustawa 2 ni. Maksudnya kenapa Ustaz tak bagi latihan? Memang saya tak bagi latihan, saya bagi latihan 4 tadi tu, ulang kaji, latih to be. Dan ini saya bukan saya bagi dalam bentuk live.
dalam bentuk live kita tengok kat Quran terus untuk kita faham. Untuk kita faham Ibu Ayah ya, insya-Allah. Iz qala li banihi. Iz qala li banihi. Okey. Iz qala. Qala di sini ketika mana dia berkata, baginda lah, baginda Nabi kan kita sebut baginda. Ketika mana baginda berkata kepada anak-anaknya. Okey Ibu, pada qala tu nampak tak fa'il? Nampak tak fa'il pada qala tu? Siapa yang berkata ni sekarang ni? Nabi Yaqub yang kata. Ada tak fa'il pada qala tu yang kita nampak? Ada. Okey, Ibu Wan Yong kata ada. Nampak mana? Yang kalau nampak mana? Wan Yong. Dia tak nampak Ibu, dia mustatir. Dia tak nampak. Fa'il memang ada. Soalan saya, fa'il ada tapi tunjukkan saya mana fa'il tu nampak tak? Jawapannya fa'ilnya tak nampak. Fa'il ada tapi mustatir. Mustatir tu tersembunyi. Tersembunyi, terselindung, tersembunyi. Qala ni dalamnya ada dhamir huwa, mustatir fihi. Ada dhamir huwa yang mustatir fihi, dhamir huwa yang tersembunyi padanya. Maksudnya Ibu ya, kotak pertama dan kotak keempat, kotak pertama untuk huwa, kotak keempat untuk hiya, kadang-kadang fa'ilnya tersembunyi pada dia, dalam dia. Jadi mana fa'il mesti ada, dalamnya ada dhamir huwa. Dalamnya ada dhamir huwa. Okey. Ibu Ayah, qala fi'il mesti ada fa'il. Ulang balik, fa'il mesti apa Ibu? Rafa' ke nasab ke jar? Fa'il mesti rafa' ke nasab ke jar? Fa'il mesti rafa'. Maka dhamir huwa yang dalam qala tu apa nama dhamir tu? Dhamir huwa yang dalam qala tu dhamir apa namanya? Dhamir marfu' ke mansub ke majrur? Mestilah dhamir marfu' Ibu kan? Dhamir marfu'. Tapi sekarang tengok, dhamir tu bercantum ke tidak dalam qala tu? Memang kita tak nampak tapi ada tak dhamir tu dalam tu? Ada tak Ibu dhamir dalam tu, ada tak? Nampak tak? Bukan nampak, ada tak dhamir dalam tu? Qala tu ada dhamir bercantum padanya, maka dipanggil dhamir dalam qala tu dhamir marfu' muttasil. Dhamir kerana dia dhamir. Tapi kenapa marfu'? Kenapa dia marfu'? Pasal dia fa'il. Dhamir tu jadi fa'il. Fa'il mesti rafa'. Maka kita panggil dhamir marfu'. Dhamir marfu' muttasil. Kalau dhamir marfu' munfasil, dia mesti jadi huwa huma hum, hiya huma huma, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu mesti jadi dhamir marfu' munfasil. Mesti, tidak akan jadi munfasil. Tapi kalau muttasil biasanya ada dalam fi'il tadi sebagai fa'il. Boleh buat jelas ya? Okey, itu perbahasan qala. Tengok pula pada libanihi. Libani. Ibu yang biasa kita berdalaman surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal apa Ibu? Al-malu wal harta dan anak pinak. Terjemahnya anak pinak. Al-malu wal apa ni? Wal banuna. Wal banuna. Okey. Jadi banun jamak kepada ibn. Ibn maksudnya seorang anak, jamaknya banun. Banun ya. Banun jamak muzakkar salim. Banuna. Al-malu wal banuna. Okey. Jamak muzakkar salim, banuna. Ibu Ayah, kita dah belajar sebelum ni. Pada jamak muzakkar salim yang memberi makna banyak itu waw ke nun. Yang memberi makna banyak tu huruf waw ke huruf nun Ibu Ayah? Waw ya, waw. Nun itu tambahan. Dan bila dia jadi mudhaf, bila kita menyandarkan jamak muzakkar salim ini kepada satu kalimah lain, maka apa kita buat ketika mana jamak muzakkar salim jadi mudhaf? Apa kita buat?
Asalnya tadi banuna. Banuna. Apa kita buat? Buang nun. Contoh kalau kita kata anak-anak Nabi Yaqub, Israel. Israel kan nama Nabi Yaqub, nama lain baginda adalah Israel. Kita panggil apa ibu? Banuna Israel ke Banu Israel? Kita sebut dalam keadaan rafa'. Banuna Israel ke Banu Israel? Banuna ke Banu? Banuna Israel ke Banu Israel? Kita sebut Banu. Banuna Hashim ke Banu Hashim? Banu Hashim. Okey. Banu ya ibu ya. Dan ketika mana jamak muzakkar salim, ketika mana dia nasab ataupun jar, kita baca banuna juga ke kita baca banina? Jamak muzakkar salim ibu ayah ketika rafa' dengan waw, banuna. Ketika nasab ataupun jar, dia dengan ya. Jadi banina, ya sebelumnya bari bawah. Jadi banina. Banina. Sekarang ni baru ibu ayah nampak. Kalau kita nak sebut Bani Israel, anak-anak Nabi Israel, kita kata Banina Israel ke Bani Israel? Kenapa? Bani Israel. Oh, itulah. Oh, ni lah kata Bani ni Ustaz. Inilah dia Bani ni. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, ya, ibu ayah. Jadi Bani ni asalnya Banina. Kemudian dia jadi mudhaf, maka nun tu kena buang. Okey. Boleh? Sama macam ayat ni. Qala li banihi. Ibu ayah, anak-anak lelaki, anak-anak sahaja banuna. Banuna digabungkan dengan dia, huwa. Jadi apa asalnya? Banuna digabungkan dengan huwa jadi banuhu. Banuna buang nun, huwa jadi hu, jadi banuhu. Banuhu. Sekarang ni ada huruf apa sebelumnya? Sebelum banuhu ada huruf apa dalam ayat ni? Qala li, huruf jar lam. Lam tu huruf jar. Maka li nak baca li banu ke? Kalau li kenalah baca li bani. Pasal apa lam tu huruf jar, banu jadi bani. Okey? Li bani, hu jadi hi lah. Hu jadi hi. Hu macam kita kata baituhu. Bila ada fi baitihi. Itu kan. Asalnya kalimah qala li banihi ni asalnya banuhu, anak-anaknya, anak-anak Nabi Yaqub, anak-anak baginda. Kerana ada huruf jar lam, maka jadi li banihi, kepada anak-anak baginda. Nampak ibu ya? Iz qala li banihi, tak kala baginda bersabda kepada anak-anak baginda, ma ta'buduna min ba'di. Macam itulah cara kita menyikapi ayat-ayat dalam konteks belajar bahasa Arab Quran. Boleh tak ibu ayah semua insya-Allah boleh faham tak? Ibu ayah takkan faham ini kecuali ibu ayah dah belajar istiqamah, belajar satu demi satu ibu ayah dah lalu, sorofnya dah lalu, semua yang asas-asas. Hari ni bila kita masuk libanihi, ibu ayah boleh faham. Kalau saya terus masuk libanihi kepada ibu ayah yang baru belajar sekarang ni, mungkin tak faham lah pasal apa, pasal ada ibu ayah yang join sekarang malam ni, mungkin ada yang baru belajar. Tak apa, ibu ayah kalau baru belajar pun tak apa, dengar aja. Lama-lama ibu ayah akan faham insya-Allah. Siapa yang faham libanihi ni tadi? Siapa yang dah faham komen saya, komen faham. Ibu Salamah faham. Okey, masya-Allah tabarakallah, ramai faham ya. Masya-Allah tabarakallah ibu ayah ya. Okey, jadi faham ya, libanihi kepada anak-anak. Jadi kalimah bani ni mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad ke musanna ke jamak? Bani. Kalimah jamak. Maka ibu tengok terjemahnya ibu ya. Apa terjemah libanihi? Apa terjemah libanihi? Kepada anaknya ke kepada anak-anaknya? Nampak tak? Nampak tak ibu? Maka di sini cara saya belajar ibu, cara saya belajar sebelum
saya masuk ke madrasah dulu ataupun ketika saya dah belajar di madrasah, di pondok, cara saya akan timbulkan. Ketika mana saya belum faham lagi bahasa Arab, saya akan timbul. Kenapa terjemahnya, contoh macam ni lah. Kenapa terjemahnya kepada anak-anaknya? Mana kalimah jamak kat sini? Mana kalimah anak-anaknya? Anak-anak tu jamak tu kat mana tu? Cari sampai dapat rupanya li banihi. Bani itu jamak muzakkar salim. Dia mudhaf. Pasal tu dibuang nun. Macam itulah cara kita menyikapi kalimah-kalimah bahasa Arab dalam Quran ni. Boleh boya insya-Allah? Okay, boleh, tak susah pun. Okey, ma ta'buduna min ba'di. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna, tengok apa yang boleh kita bincangkan. Ma ta'buduna. Ibu ayah kita dah belajar ma itu ibu ayah. Ma tu ada ma nafiah, ada macam-macam ma, ada ma istifham. Di sini boleh tengok ma ta'buduna. Ta'buduna ni fi'il mudhari' kotak ke-9. Maksudnya kamu semua sembah. Kamu semua sembah. Okay, jadi agak-agak ibu ayah, apa terjemah ma kat sini? Terjemah kat sini, apakah yang kamu sembah? Apakah yang kamu sembah? Agak-agak ma ni, apa nama ma ni? Ma apa ni ibu? Adakah dia ma nafiah? Apakah dia ma istifham? Soalan. Adakah dia ma mausul? Apakah yang ataupun apa yang? Ni ma apa ni ibu? Ma ni ada banyak. Bila berdasarkan konteks ayat, oh ni ma istifham, betul ni ibu ya. Ma istifham. Dari situ kita tahu. Ibu ayah, bila kita boleh buka satu-satu perbahasan, apa yang ibu rasa? Seberat ke semakin ringan? Jadi makin ringan. Ibu syarif tak tahu. Ibu ayah rasa, bila kita boleh keluarkan fi'il dia, setiap kalimah ni, isim ke fi'il, tak payah semua pun, mana-mana kalimah yang ibu boleh buat. Macam kita bukan bincang semua pun, tapi sikit-sikit, tapi yang kita dah belajar. Apa yang ibu rasa? Ibu rasa makin ringan baca Quran ke? Makin manis baca Quran ke? Ataupun ibu rasa makin berat nak faham Quran? Apa ibu rasa bila ibu baca Quran dah tahu, oh ini fi'il mudhari', ini isim istifham, ini mudhaf ilaih. Ibu akan rasa satu perasaan yang syok. Syok tu betul, syok tu bahasa Arab. Syok, rindu, akan rasa macam zauq ni rasa masya-Allah tabarakallah yang kita susah nak sebut lah. Rasa zauq dia, kemanisan baca Quran tu. Kan jadi makin menjiwai, makin seronok kita baca. Dan ibu bila macam tu, ibu akan rasa apa? Ibu dah baca satu hari satu juzuk. Perasan tak? Ibu akan baca satu juzuk dalam keadaan ibu tak perasan satu juzuk dah aku baca hari ni. Macam tak perasan tak? Kita macam tak perasan yang kita dah baca. Satu juzuk dah baca. Pasal apa? Pasal seronok. Seronok. Beza dulu ibu baca dalam keadaan hanya faham tajwid. Sekarang ni ibu baca dalam keadaan dah memahami kalimah-kalimah khusus dalam bahasa Arab. Quran dan dengan kaedah sekali, dia tak sama, dia punya zauq dia. Boleh ibu ya? Okey. Kemudian min ba'di. Min ba'di. Ba'di tu rasa ibu ya? Apa terjemah ba'di? Ba'da selepas. Kalau ba'di ada ya belakang tu. Selepasku. Ada ya namanya ya mutakallim. Selepasku. Qalamun pen, qalami pen aku. Ba'da selepas, ba'di selepasku. Qabla sebelum, qabli sebelumku. Okey. Abun bapa, abi bapakku. Ummun ibu, ummi ibuku. Jadi ba'di selepasku. Masya-Allah. Ibu nampak ya, bila kita dah tahu ba'di selepasku. Okey, ba'di kotak ke berapa ibu dalam tasrif? Ba'di itu kita tahu ba'da campur dengan ana, jadi ba'di. Kotak ke berapa ibu dalam tasrif kotak 14? Kotak 13. Masya-Allah tabarakallah. Okey, siapa nak try tasrif ba'da daripada awal. Ba'da tambah dengan huwa jadi ba'dahu. Siapa try tasrif terus spontan sekarang? Siapa nak buat? Sambil tengok nota 1 pun tak apa. Sambil tengok nota 1 huwa mahum tu tasrifkan.
Siapa nak buat ibu? Sambil tengok nota 1. Cuba ibu, cuba. Saya tak nak cuba, ibu. Ya, siapa nak cuba insya-Allah? Okey, saya buat dulu. Ba'dahuma. Okey, Ibu Marusa. Okay. Ibu Marusa, insya-Allah ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ibu. Ibu sambil buka nota 1 ke? Ya, nota 1. Okey. Bismillah ibu. Terus buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ba'dahua. Bukan ba'dahua. Huwa tu jadi hu. Ya. Ba'dahuma. Betul. Ba'dahum. Betul. Ba'dahi. Ya. Tak ba'dahi ibu. Ustaz. Dia aja. Saya dah tak fokus lah Ustaz. Ba'da. Tak apalah Ustaz, saya tak fokus lah. Tak apa. Siapa nak try ibu insya-Allah? Siapa nak try? Okey, ibu. Saya cuba ya Ustaz. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dahu. Halo? Dengar Ustaz? Dengar. Ba'dahuma. Betul. Ba'dahum, ya. Ba'dahum. Ba'daha. Okey. Ba'dahuma. Betul. Ba'dahunna. Betul. Ba'dahunna, betul. Ba'daka. Ba'daka. Ba'dakuma. Ba'dakuma. Ba'dakum. Okey. Ba'daki. Ba'daki. Ba'dakuma. Ba'dakuma. Ba'datunna. Ba'dakunna, betul. Kunna. Okey, betul. Ba'di. Ba'di. Ba'dana. Ba'dana, betul ibu. Terima kasih ibu. Masya-Allah, tabarakallah. Tahniah ibu ya. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah ibu ya, masya-Allah ya. Boleh ibu ba'di tu kotak ke-13. Okey, last. Tengok. Qalu na'budu ilahaka. Okey, tengok pada na'budu ilahaka. Kalimah na'budu ilahaka. Ibu ayah, na'budu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Terus, fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Sikit lagi, ni last ni. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' na'budu? Fi'il mudhari' kotak ke berapa ibu? Kotak ke berapa fi'il mudhari' itu? Kotak 14. Maka na'budu ibu ayah, na'budu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana fa'il? Na'budu, dalam na'budu ada dhamir nahnu, betul ya Tuan Haji Wahab, Ibu Saidah. Dan nahnu dalam na'budu tak ada dhamir nahnu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka semua berkata kami menyembah Tuhan yang Nabi Yaqub sembah berapa bilangannya? Semestinya Allah Ta'ala sahaja kan, mufrad, tunggal. Okey, jadi ibu nampak mereka sebut ilah ke alihah. Ilah ni satu Tuhan. Kalau alihah banyak Tuhan. Mereka jawab satu Tuhan ke banyak Tuhan? Mufrad satu ya. Jadi ibu satu Tuhan ilahun. Okey, ilahun digabungkan dengan engkau, anta, jadi apa asalnya? Ilahun digabungkan dengan engkau. Secara asas. Dia asas isim adalah rafa'. Okey, cara rafa'nya ilahun digabungkan dengan anta jadi apa? Ilahuka. Baris cepat. Ilahuka. Secara asasnya rafa'. Ilahuka, Tuhanmu. Ilahuka. Tapi sekarang dibaca ilahuka ke ilahaka ibu ayah?
Sekarang ni kita baca ilahuka ke ilahaka. Dengan baris atas. Ilahaka. Okey, ilahuka dia rafa'. Sekarang ni ilahaka. Isim mufrad bila dia baca baris atas macam ni, biasanya dia jadi maf'ul bihi. Sekarang ni ibu dia jadi maf'ul bihi. Perbuatan sembah, siapa buat sembah tu? Sembah tu siapa buat? Kami yang buat. Na'budu, kami buat. Kami sembah. Kami sembah siapa kami? Anak-anak Nabi Yaqub AS. Kami sembah. Apa yang disembah oleh kami tu? Ilahaka maf'ul bihi. Nampak? Maf'ul bihi isim mufrad. Ilah ni isim mufrad tapi jadi mudhaf. Mudhaf kepada kaf tu. Ilahaka tu asalnya ilahuka tapi di sini jadi maf'ul bihi. Maka jadi ilahaka. Isim mufrad ketika mana maf'ul bihi dia dibaca dengan nasab dan alamat nasab di sini adalah baris atas. Ilahaka kenapa tak ada alif lam, tak ada tanwin? Kerana dia mudhaf. Okay. Last, ibu, apa nama dhamir kaf tu? Kaf tu dhamir kan? Dhamir. Sekarang ni dhamir ni jadi apa sekarang ni? Apa i'rab dhamir ni? Dia jadi mudhaf ilaih kepada ilaha. Apa i'rab mudhaf ilaih? Asal disebut mudhaf ilaih mesti apa ibu? Mudhaf ilaih apa i'rabnya mesti apa? Rafa' ke nasab ke jar? Mesti majrur. Bukan Ibu Khairiyah bukan nasab. Dia mudhaf ilaih, ingat ya. Mudhaf ilaih mesti majrur. Mudhaf ilaih mesti majrur. Okey. Maka kaf ni dipanggil dhamir majrur muttasil. Okey. Boleh ya? Ibu Khairiyah dan ibu-ibu lain yang mungkin tak perasan, tulis siap-siap mudhaf ilaih. Tulis kat nota mudhaf ilaih dekat mustawa 2 pun tak apa. Buka mustawa 2. Nota 14 mudhaf ilaih, tambah mudhaf ilaih mesti majrur. Tambah kat situ. Saya ulang balik, cuba tengok kat mustawa 2 nota 14 tajuk mudhaf ilaih. Tulis nota tambahan mudhaf ilaih mesti majrur. Okey, boleh buat semua insya-Allah. Jadi untuk malam ni latih to be kita bagi 4 dan yang lain tu saya ambil terus daripada Quran untuk bantu ibu ayah faham bagaimana mudhaf ilaih, bagaimana fi'il, fa'il, maf'ul, bagaimana dhamir marfu' macam mana, dhamir mansub macam mana, dhamir majrur macam mana. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ibu ayah semua insya-Allah. Okey, setakat ini saya ibu ayah minta maaf sekali salah silap. Besok kita kelas insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.